A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma selamat. Terima kasih Sabridah Das, ya, Salmah, ya. Siapa tadi tu? Nombor 2. Apa nama lajunya Salma Zakaria Hafizatul, ya, Anihani, ya. Lepas tu Yati Rasul Hussein Muhammad Maidirasa, ya. Lepas tu Zuriah apa? Siapa tadi Zuriah? Alamak, laju betul. Alam Ahmad, Ilah Hakim Muhammad Hasan Muhammad, ya. Ikin Isya, Siti Afsakula, Kasimah Wahab, Zurida Zamzuri, Rifah Marjan, Sharifah Aizizan, ya. Nita Azmi, Abdul Rahim, Abdul Latif, Singapura. Terima kasih. Haji Siti Aminah, Yuri Azaha, Liza Sariman, Siti Azlina, ya. Bisa bowling, bisa bowling, ya. Suhaina Aliana, Rifah Marjan, Wan Karimah, ya. Wan Karimah tadi, Asma Jamiran, Hamisah Tarmizi, Wafa Nurul, Mumtaz Begum. Ini semua orang-orang setia ni. Cikgu Mutanuddin semalam pun nampak, baru ujung-ujung pun datang cikgu pergi ke mengenal peribadi grafologi, ya. Maida Rasa tidak sebut, Rosna binti Jusan, Saidi Lamid, Rasnayana, Romina Minawar, Leni Nadira, Umi, ya, Hamidah Hamzah, Sri Fitria, Siti Aisyah Palan, ya, Siti Nazihan, ya. Akutut Mulin pun ada, Umi, Hamba Instan Lemah, Mar Anju, Sini Aminah, Roslinda, Istiqlal sudah, Istiqlal sudah, ya. Siapa ni? Pinur Pian Musin, Siti Farah, ya. Rifah tadi sudah, Pemarjan, Nur Aslinda, watching dari Sabah, kata Kutut Mulin, ya. Zulkarnain Aziz, Harisa Zulharis, Aziz Seman, Mahfuzah Mustafa, Nur Nur Hazifah Dewi dari Melur, Munira Iskandar, Najmi Suhaida, Zaidin, Zarus Ismail, Syahimi Talib, ya, Suhaida Sirikun, Siti Autokulah sebut tadi, Nur Kasih, Sabri Das, Muhammad Zaid Abdullah, Marzati, Muhammad Isa, Nadiatan, Nur Jahara, Syah Zimon, Hafiz Aziz, Puan Zainab dari Singapura, terima kasih. Jasni Ahmad dah sebut tadi, Miza Deni, ya. Dan yang lain, ya. Malaysia Salmi, Masya Allah. 261. Today is Friday, ya. Today is Friday, 1 Oktober, ya Allah, ya. Kejap aja dah 1 Oktober. So last quarter of the year, Oktober, November, December, ya. Suku tahun terakhir. Masya Allah, ya. So jom kita like dan share. Mudah-mudahan ramai, ya, orang dapat manfaat. Kita nak sambung tentang bagaimana nak memperkasa karisma diri. Tok Abah mungkin ada lagi 2 lagi, mungkin sampai hari Sabtu Ahad untuk selesaikan topik ni, agar anda dan Tok Abah dapat memperkasa karisma diri dan jadi orang lebih bererti, jadi aset yang lebih, kata tu, memberi dan bermanfaat pada diri, keluarga, masyarakat, umat sejagat, insya-Allah. So 279 people in class. Tahniah, terima kasih, ya. Allahumma selamat, ya. Cikgu Mauta kata dia dah dapat butang hijau pagi ni dengan program kita ni. Malina Nasir, Umi Mustafiah, ya. Freda Zulkifli, Mumtaz Begum. Oh, Mumtaz Begum kata anak-anak dia pun ada dalam webinar semalam. Mudah-mudahan, ya. Tok Abah semalam ada webinar bagaimana nak mengenal diri merapi grafologi. Seronok, ya. Tok Abah tak pernah buat secara online. Dari first time tu. So seronok sangat. Ramai yang patut berhenti 12.30. Tok Abah berhenti berapa? 2.45. Patut berhenti 12.30. Itu pun dah bonus dah. Patut 11 to 12. Tapi never mind, 11 to 12.30. Tak apa. Soal jawab sampai 2.45. Artinya kita ekstra 3 jam. Ya, kenapa? Soalan banyak, ya. Mudah-mudahan dapat membantulah pada Tok Abah dan orang bersama Fatimah Sutimah. Terima kasih. Ariza Zaiza Haris, ya, Siti Zainun Madi, ya, Liao Ampex, ya.
Niza Nasution. Itu sebabnya Tok Abah kata, ya, dengan mengenal peribadi melalui grafologi, kita akan dapat keajaiban. Kita akan dapat sesuatu yang daripada 10 yang bertanya, 9 Tok Abah sebut dengan tepat. Dia kata satu je yang kata tak terbalik. Sebab dua-dua lahir bulan 5. Lepas tu tulisan mereka, dan saya tengok, saya belum tengok tulisan lagi, baru tengok aja kena begini, rupanya terbalik. Sebab dua suami isteri lahir bulan Mei. Ya, seorang bulan Mei ni biasanya dia tak ramai kawan, tapi rupanya dia ramai kawan. Suaminya bulan Mei juga tak ramai kawan. Allah punya kuasa. Ditemukan dua manusia yang sama tapi tak serupa untuk mengimbangi. Luar biasa. Cik Nun Abu Bakar, Lin Najmi, terima kasih. Liha Soeb, ya, Nur Asmaniza, ya, Nur Jahara dan yang lain. Dan untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah tak jawab pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Today is Friday, Saidul Ayam. Dan tanya untuk mereka yang tadi dah sempat sedekah subuh. Sedekah subuh tiap-tiap hari is good, especially today is Friday. Lebih afdal lah kita bersedekah hari Jumaat, ya, mudah-mudahan pahalanya juga melimpah ruah, ya, bertambah-tambah, ya. Zariz ya, Wan Astana Yati Rasul dah sebut tadi, Siti Ainun Ahmad, Ana Khadijah, Nur Aziz, ya, Faris Farhan, Masya Allah, ya. Dan untuk nak bercukur hari ni, nak potong rambut, nak potong bulu hari ni, nak trim, ya, untuk potong kuku, untuk Al-Kahfi hari ini, insyaAllah. Alright, our topic today is bagaimana nak memperkasa karisma diri agar hidup lebih bererti. Sambung, ya, sambung. Baik. Dan before I forget, program kita, FB Live kita hari ini disegarkan oleh, dilazatkan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat. Jadi kita pun dapat tenaga. Tok Abah pun dah perkenal dah. Dah setengah mark ni, setengah mark Tok Abah minum. Lain macam dia punya semangat. Orang umur 70 tahun pagi-pagi dapat minuman perasa coklat yang ada kopi dan ada bahan untuk melawaskan perut, rasa kenyang hingga 6 hingga 8 jam, kurang makan, mudah kita nak berdiet, mudah untuk dengan badan untuk lebih exercise. Tok Abah dan malam tadi Tok Abah penat sangat petang semalam, exercise pukul 10.30, ya. Tok Abah berkayuh basikal selama lebih kurang 40 minit sambil tengok program baru, siri baru, Hit and Run. Boleh menarik juga, cerita tentang orang Yahudi yang sampai ke Amerika. Bagus dia punya action, ya. Tok Abah tengok, ya, dapatlah sikit-sikit pengalaman dan budaya, ya. Tok Abah pernah pergi ke Palestin, tapi tak dapat, ya, berinteraksi dengan orang Yahudi secara langsung. Malam tadi dapat tengok dia punya budaya sikit-sikit, ya, dia punya adat dan sebagainya, ya. Allahumma selamat. Okey, dan Tok Abah juga program ini dibawa oleh 2 webinar. Pada 28 hari bulan Oktober, Tok Abah baru perasan, kita akan buat program psikologi di tempat kerja. Tok Abah dengan Cikgu Saiful akan melakukan program tu daripada 9 pagi sampai 12 tengah hari kot. Sampai pukul 1. Ini seronok ni, ya, psikologi tempat kerja. So, kita akan ceritakan bagaimana perbezaan antara pekerja wanita, pekerja lelaki, dia punya cara berfikir, cara bekerja, cara berinteraksi. Seronok, ya. Ini pun jarang kita buat lah. Adalah sikit-sikit dalam bentuk yang kata orang tu, sikit-sikit tapi ini solid, ya, psikologi tempat kerja yang akan membantu bos, membantu pekerja. Ya, link ada kat komen pin kat atas sekali, ada link. So 28 Oktober, psikologi tempat kerja. Fantastic, menarik. Bos, send your staff. Bos, you attend yourself. Staff, minta izin daripada bos. Ya, nak attend psikologi di tempat kerja, insyaAllah bos akan hantar awak, ya. Allah bayaran ciput aja, ya. Kata kos, mampu milik, mampu attend, mampu hadir, insyaAllah. Dan of course Tok Abah excited juga pada 30 Oktober nanti, webinar Menggamit Cinta Sejati untuk orang yang sudah dewasa lah, ya, dah cukup umur, ya, mungkin pelajar IPT sesuai, orang yang bertunang sesuai, orang yang baru kahwin sesuai, orang yang dah lama kahwin sesuai, ya, maaf, ya, ibu tunggal, bapa yang tunggal sesuai, insyaAllah. Untuk atuk nenek sesuai. Untuk bagi apa? Menggamit cinta apa? Untuk bagi nasihat pada anak-anak, pada cucu-cucu. Untuk kaunselor, of course. Untuk ustaz-ustazah, sangat cantik, ya, sebagai bahan untuk mengkaunsel, ya, remaja-remaja yang sedang bercinta atau nak cari jodoh dan sebagainya. Mudah-mudahan, ya, itu dia. Dan of course, ini hari Jumaat, Tok Abah kena warakan. Tok Abah sebagai duta
tabung korban. Pun seronok sangat Tok Abang nak kongsi. Kita akan dah ada dah lancarkan tahun lepas dah start. Tok Abang pun berkorban ibadah korban tahun lepas dengan tabung korban ni. Ya, kita boleh menabung secara online. Kenapa kena menabung? Ialah kita tak boleh nak bayar satu serentak, satu sekaligus. Untuk mereka mampu, no problem. Ini untuk kita berkorban di negara kita di Malaysia. Lebih afdal kata para ulama yang Tok Abang tanya oleh panel syariah tabung korban pun Ustaz Atta kata yes, lebih afdal di negara sendiri. Boleh berkorban mana-mana pun satu dunia. Ya, yang lebih murah kat Kamboja, kat Bangladesh, kat Mekah bagus. Tetapi lebih afdal di Malaysia. Orang Malaysia pun ramai yang perlukan bantuan. Ya. So jom tabung korban provide of companies tabung korban. Ada link ke atas. Kita buat online. Kita daftar. Kita menabung. Cukup aja haulnya. Cukup aja jumlahnya. Jom kita berkorban. Masya Allah. Ya, satu ibadah yang amat dituntut. Setiap pahala dapat seperti bilangan rambut. Bukan rambut. Bulu yang ada kat haiwan yang kita korbankan. Dan haiwan ini yang akan jadi tonggangan kita. Tapi orang kata, aku cuma 1/7 daripada lembu seekor. Tonggangan apa? Jangan takutlah. Ini Allah punya hebat. Allah punya pengasih. Allah punya penyayang. Apa yang kita nak pakai logik? Kita pakai magic. 400 orang dalam kelas. Slow sikit pagi ni ya. Patutnya dah 700-800 dah sekarang ni. Tapi mungkin anda terlupa nak share. Dan like dan share pada sahabat-sahabat kita. Tolong like dan share agar ramai yang dapat sama-sama bersama kita ya. Mazali Majid, terima kasih. Nur Hayati, Amilah Hamid, Nur Jahara. Baik. Pada 3 hari lepas, Tok Abang cakap tentang bagaimana nak membina karisma. Karisma itu ialah daya tarikan, daya kepercayaan, believability. Semangat kita yang orang pandang terus tertawan, terus suka, terus sayang, terus percaya, terus nak mudah didampingi. Karisma, daya tarikan aura diri. Ya, believability, ya, semangat, macam-macam lah definisi karisma. Tapi Zainab Hassan, terima kasih puan ya. Tengku Azizah, terima kasih. Hajah Samsiah ya. Sabtu Mirayati, terima kasih. Mazian Azman. Tok Abang kata apa? Formula yang Tok Abang cipta 25 tahun yang lepas. Formula SIM dot. 20 SIM dot. 20 S I M D O. Itu melambangkan doa T tawakal. 20 S SIM dot ya. S I M D O T. Itu formula yang Tok Abang. Dan S yang pertama apa? Sayang, menyayang. S2 sedekah. S3 kata tu? Saksiah yang positif. Saksiah ya. Perangai bersifat. Nombor 4, sampaikan salam untuk buang sombong, buang ego. Kita memulakan beri salam. Sopan santun. 5, 6, sampaikan. Sampaikan yang baik-baik, sampaikan salam, sampaikan ilmu, sampaikan pesanan, sampaikan nasihat. Nombor 7, sistematik. Nombor 8, nombor 8 hari ni. Semalam berhenti kat nombor 7, sistematik. Kita stres sebab sibuk cari barang. Salah satu kesilapan ibu bapa dalam sebutan hadis ialah tidak mendidik anak meletakkan barang di tempat asal. Ya. So kita kena yang sobat cuba semalam, clean up time, bukannya ice cream time. Jadi kalau ice cream time, anak-anak, cucu-cucu laju je ice cream time. Yes. Tapi kalau clean up time, I don't want. Macam-macam ya dia punya alasan. Tapi tak apa, kalau kita didik dari awal, cucu-cucu Tok Abang kalau clean up time mereka puji je. Dia ni mesti pandai, kakak ni so good, kakak ni pandai, dia kalau tak dia pun terus pakailah reverse psychology. Akan dikemas lah ya, insyaAllah. So itu systematic. Kadang-kadang kita confuse, kita stress, kita buang masa sebab mencari jam yang salah letak, cermin mata salah letak, handphone salah letak, ya, cincin salah letak. Tok Abang letak jam, cincin, ya, di satu tempat, pen, ya, semua kat satu tempat, senang. Jadi alhamdulillah tak pernah mencarilah benda ni, kecuali kalau cucu yang main-main. Handphone satu tempat, insyaAllah lah. Sesekali lah adalah terlupa. Alhamdulillah faktor usia ya. Jadi kita sistematik. 7. Hari ni kita start S8. Ingat 20S IMDOT. Formula memperkasa karisma yang Tok Abang telah susun, cari ya. So nombor 8 tu sengaja Tok Abang lewatkan. Bukan sebab memperkecilkan, tidak. Takut orang kan turn off. Alah,
Sikit-sikit solat, sikit-sikit solat. Tahulah sikit solat. So taubat bubuk yang benda-benda yang mundane dulu, yang benda yang biasa dulu seperti senyum, sedekah, ya, ataupun saksiana, secara positif, salam, sopan santun sampaikan, sistematik. Barulah nombor 8, sebab ada orang kata nombor 8 tu nombor ong, kata orang, tapi jangan percaya, ya. Jangan percaya, tahu jatuh syirik nanti. Nombor 8 taubat bubuk itu solat. As-salatu imaduddin. Jadi takkan sama wajah orang yang solat dengan yang tak solat. Takkan sama wajah orang yang berwuduk dengan tidak berwuduk. Ya, orang berwuduk ni dia punya nur dia berbeza. Malaikat nampak, kucing nampak, setan pun nampak kalau orang tu berwuduk atau tidak. Manusia tak perasan lah. Tapi kalau orang yang berdana, yalah, dia punya zikirnya mantap, dia dapat rasa dia ni ada wuduk ni. Sebab seri dia berbeza. Allah punya hebat, ya. Takkan sama wajah orang solat dengan tak solat. Yang tersirat di sini lah, takkan sama wajah orang berwuduk dengan tidak berwuduk. Contohnya kita berwuduk, kalau kita berzikir, kita berdoa, kita membaca Quran, pahalanya berbeza kalau tanpa wuduk. Ya, tengok ada bonusnya. Nur Haziras, terima kasih. Fuzan Nurdin, Adik Sajidah, ya, Kinas, Siti Rahmah, Murnilas, ya, Rosina Abdullah, Azila Rusnis, ya, dan Zubaidah Yusof dan yang lain. 484 in the class now. So please like and share. Cuba, today is Friday, make it 1K. Boleh tak agak-agaknya? Nampak macam susah, tapi dah 513 dah. Oh, terus naik ke, melompat ke 513. Muhammad Zabri ada, ya, Sarina Salikin ada, Dayang Kerich ada, ya, Rosina Abdullah dah sampai tadi. Baik. Ya, yang ke-8 solat. Dan kita selalu diperingatkan melalui update status yang diviralkan, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Kalau dah keseluruhan hidup pun bertambah baik, ini kan pula karisma kita. The whole life is improved. Is kata tu elevated, so to speak. Jadi jom, ya, bukannya lakukan solat, dirikan solat. Lakukan solat kerana macam mechanical. Dirikan kita bersedia. Ramai orang tanya Tok Abah pun ada masalah nak khusyuk. Ya, dia tanya Tok Abah, bagaimana nak khusyuk Tok Abah? Tok Abah kata, ini prinsipnya yang Tok Abah pun sama-sama dalam proses nak baiki diri. Walaupun umur dah 70 tahun. Ya, artinya kita bersedia. Kita pastikan ambil wuduk pun betul. Ambil wuduk membazir air. Ambil wuduk membazir air, ya, buka besar sangat, akan menjejaskan kita punya khusyuk. Sebab kita adalah kawan dengan setan. Kata ulama, kecilkan air. Ya, cukup-cukup ngam-ngam aja. Walaupun ambil wuduk di sungai yang mengalir, jangan membazir, kata Nabi. Sahabat kata, takkanlah ambil wuduk kat sungai pun boleh membazir. Yes. So kalau ambil wuduk pun tak betul. Ada bahagian anggota wuduk kena dibasuh. Basuh ni pakai banyak air dalam keadaan biasalah. Kalau tak ada air bolehlah pakai spray dan sebagainya. Ya. Ada bahagian yang kena disapu. Sapu basahkan air kat tangan, kita sapu. Ya, sapu. Tapi kalau tangan dibasuh ke sapu? Basuh lalukan air dan gosok. Ya, itu sebenarnya sunahnya, celah-celah tangan ni pun, celah jari pun kena digosok. Celah-celah kaki pun sama. Ramai orang kata ulama, ya, dia sembahyang, dia ambil wuduk tapi tumitnya dibakar api neraka sebab bahagian tumit tak kena air. Contoh, ya. So terutamanya basuh kaki lah baik-baik, ya. Ramai orang kadang ambil wuduk dengan lara dengan leka sampai bahagian kaki tu tak sempurna dibasuh dengan air. Basuh kaki bukan sapu, basuh kaki, basuh muka. Ya, basahkan satu juzuk dari kepala. Dia tak kata basuh kepala. Ya. Yang telinga tu sunat, ya. Ya, basuh muka, artinya ambil air, gosok semua bahagian muka ni. Ya. So setiap kawasan basuh muka ni mungkin termasuk bahagian dagu ni, ya. Maka kita ambil wuduk dengan sempurna, tidak membazir air. Itu pun asas untuk khusyuk. Lepas tu pakaian kena bersih, ya. Sebelum tu makanan halalan thayyiban. Kita orang Islam mana boleh makan haram, betul. Tapi kadang kita ponteng kat tempat kerja, banyak pakai gunakan gadget kat tempat kerja, mencuri masa di tempat kerja, ya. Takut-takut rezeki yang kita bawa balik ke rumah tak halalan thayyiban sepenuhnya. Macam mana nak khusyuk? Gaji kita tak berkat sebab
banyak masa 2-3 jam kat tempat kerja tanpa sedar, ya, main gadget, tengok gadget untuk personal issues. Kalau memang kita kerja pakai gadget, cari data, maklumat, informasi gunakan gadget, tu cerita lain. Sebahagian daripada kerja ni personal. Watch out ni guys, watch out guys. Ni ulama yang pesan, Tok Abah cuma sampaikan, ulama pesankan Tok Abah. Gaji kita katalah 5,000 halalan Thaiban, tapi kita curi masa tiap-tiap hari 1 jam. Waktu kerja kita curi dengan main gadget. Bukan main lah, tengok, baca WhatsApp dan itu dan ini dan ini, ya, yang personal, bukannya berkaitan kerja. Takut-takut ada sebahagian rezeki kita tak berkat. Dan bila ada sebahagian gaji tak berkat, haramlah duit tu, ya, sebab kita mencuri masa. Jadi dicampurkan dengan yang berkat, semua jadi haram, kata ulama guru Tok Abah. Tok Abah takut. Tok Abah takut. Jadi tu maknanya kena compensate, ya, gantikan. Jadi macam mana nak khusyuk? Ada gaji tak berkat. Bagi makan diri, bagi makan keluarga, bagi makan mak bapak. Aduh. Asas untuk khusyuk tadi tu. Rezeki kena berkat. Rumah tangga kena aman, damai. Kita bergaduh suami isteri, angan anak-anak semua jerit-jerit dan sebagainya. Agak-agak mudah tak nak khusyuk? Rumah tangga berantakan, tidak ada harmonis dalam rumah tangga. Tu sebabnya Nabi pesan, barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah Al-Ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya tidak ada kemiskinan. Tak miskin harta benda, tak miskin kasih sayang, tak miskin kekhusyukan, tak miskin keimanan, tak miskin kemaafan. Ya, nampak? Masuk rumah dengan bismillah. Qul huwallah. Sampai habis senyum. Assalamualaikum. Masuk kaki kanan dengan senyuman. Macam sudah bikinkah? Ni Tok Abah dah pesan ribu kali. Untuk apa? Untuk pesan kat diri Tok Abah lah. Ya, kalau anda nak buat, silakan. Alhamdulillah. Who can change you? Nobody can. Only you can change yourself. Sabrina Salimun, terima kasih. Edi Saiful tadi tu, Umi Elisa, Sofi Sahlan, Malik Said, ya, apa nama, Sabrina Salimun dah sebut, dan yang lainnya. Terima kasih. 617 orang dalam kelas kita pagi ini, Taman Syurga bersama kita pagi ini. Alhamdulillah, ya. Like and share. Okey, so S8 ialah jom kita dirikan solat, ya, pakaian bersih, ya. Itu sebabnya apa nama, guru Tok Abah masa Tok Abah muda dia kata, macam mana kita nak khusyuk, kencing pun tak betul. Ustaz, kencing tak betul macam mana Ustaz? Kencing lah Ustaz. Kalau awak tak istibrak dengan sempurna, buang air kecil, macam mana nak khusyuk? Apa kena mengena Ustaz? Istibrak mean toskan air kencing. Laki-laki buang air kecil kena mencangkung. Kalau tualet duduk bolehlah, haruslah, ya, untuk orang tua macam Tok Abah. Tapi mencangkung posisi yang terbaik untuk melawaskan buang air kecil dan buang air besar. That is the best position. Lepas tu untuk laki-laki kena istibrak dengan berdahem 3 kali daripada diaphragm. Begitu 3 kali. Bukannya Tok Abah dengar kadang orang tua, ustaz-ustaz pun tak maunya. Itu bukan istibrak, itu berdahem. Itu entah apa dah namanya. Kalau berdahem daripada diaphragm, ambil awak. Jadi maaf ya, burung tu mengangguk lah. Untuk tos air kencing. Ini kena bagi tahu sebab nak terangkan kenapa mesti istibrak macam tu. Barang siapa yang tidak istibrak, ada seksaan khas di kubur. Kenapa Tok Abah tanya? Tok Abah orang sains kan? Orang sains tulen kena bertanya, kenapa Ustaz? Kenapa kalau kita berdahem tu? Sebab kalau tak berdahem, ada 1-2 titik air kencing kita masih tak tos, masih tak di purge out from our system, our body. So waktu kalau ada lagi 1-2 titik air kencing yang tidak tos, masa kita rokok dalam solat, maka air kencing itu akan merembes keluar tanpa kita sedar. Subhanallah. Air kencing itu merembes keluar, menajiskan pakaian. Sah tak solat? Tak sah. Hence, orang tidak istibrak dengan sempurna. Laki-laki berdahem, orang perempuan kejap lagi. Orang perempuan jangan berdahem. Dia kalau juga perempuan, tak jadi. Dia sistemnya berbeza. Ya. Jadi orang perempuan, kata ustaz yang mengajar kami, ya, kena urut dari pusat ke bawah sampai ke ke bawah lah, ya. Ada pusat urut 3 kali. InsyaAllah akan toskan dia punya
air kencingnya dengan sempurna. Untuk wanita urut dari pusat ke bawah 3 kali. Orang lelaki berdaham, ya, sambil itulah mengurut jugalah apa nama senjata itulah, ya, insya-Allah. Jadi kencing pun tak betul, guys. Bro, kalau kencing pun tak betul bro, jangan kencing sama gua bro. Kata budak-budak sekarang lah. Aduh, you kencing sama gua bro. Wah, yang kencing pun tak betul, sibuk nak kencingkan orang. Apa benda lah, ya. Maaf ya. Isu kita ni apa ni? Kenapa sampai ke kencing pula? Isunya lah mendirikan solat. Dan dirikan solat dengan khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Kencing istibrak tak sempurna. Maka takut-takut pakaian kita akan dinajiskan oleh air kencing 1-2 titik yang tidak tus dengan sempurna. Wanita urut dari pusat ke bawah. Tok Abah survey. Ya? 99.9% wanita tak buat. Lupa. Wanita yang Tok Abah survey. Survey Tok Abah, ya. Tok Abah tanya siapa yang buat. Tak ada angkat tangan seorang pun. Dalam 100 tak ada pun. So, tapi bagi Chan lah. Ada seorang dalam 1000. So, Tok Abah kata 99.9% lah. Sebab ada yang belajar. Ya. So, jom kita betulkan, ya, diri kita agar dapat bersedia untuk solat dengan khusyuk, insya-Allah. Tapi untuk menampung ketirisan pahala tidak khusyuk, Tok Abah pesan pada Tok Abah, jangan tinggalkan solat sunat qabliyah ba'diyah. Solat-solat rawatib, ya, dan lainnya kita lakukan dengan istiqamah, jangan tinggalkan pun kecuali dah tak ada masa langsung darurat, tapi kita kena solat qabliyah ba'diyah untuk menampung ketirisan pahala sebab kurang khusyuk. Sebab bila sembahyang kita sempurna, solat kita sempurna, maka malaikat tak akan cek lagi amalan-amalan lain. Kata ustaz, kata asatizah, kata ulama yang mengajar kita. Ya, sebab perkara pertama yang dia akan dihisab ialah solat. Bila solat lulus, yang lain pun beres. Carry over. Kata ulama, ya, yang mengajar kita. So, anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Jom kita dirikan solat. Bukannya lakukan solat. Dirikan solat. Barang siapa memperbaiki solatnya, maka dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Kalau keseluruhan hidupnya dipertingkatkan, maka akan meningkat juga karisma dirinya. InsyaAllah. Comprende? Yes, insyaAllah, ya. Faham ke faham? Faham. Nombor 8. Solat. Ya. Dan Tok Abah pesan untuk diri Tok Abah. Jangan tidur sebelum solat, taubat. Istighfar 100 kali. Ya. Lepas tu tutup dengan witir. Untuk mereka yang ada dilema, semalam Tok Abah mengajar grafologi, Tok Abah nampak ramai yang dilema. Salah satu tanda dilema, susah nak buat keputusan, ialah mereka yang menulis dia punya slant, dia punya kecondongan kejap kiri, kejap tegak, kejap ke kanan, campur-campur. Ada kemungkinan mereka orang yang sering dalam dilema, tak berapa pasti, ya, ada kata orang tu tak tetap pendirian. Dan bila Tok Abah tanya, betul lah tu, kata mereka yang menjawab. Ini semua Allah punya kuasa, ilmu Allah, ya. So, dan juga Tok Abah dah pesan. Ini kajian Tok Abah, ya. Tak ada kena dengan benda-benda yang khurafat. Ya, mereka yang lahir antara 18 hingga 23 hari bulan, kajian Tok Abah. Dan Tok Abah dapati hampir semua orang yang 18 hingga 23 ni ada satu situasi, ya. Yang mereka ni sangat pandai tapi dilema sebab mereka twilight zone. Mereka ada 2 sifat yang Allah jadikan begitu. Ini satu kelebihan kalau dapat diurus dengan sempurna, tapi satu kelemahan kalau kita tak urus dengan sempurna. Jadi bingung, bertangguh-tangguh, susah nak khusyuk dan sebagainya. Dan solusinya mesyuarat istikharah. Takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah untuk buat keputusan. Dahsyat kan? Allah, Maha Besar Allah. So itu dia. Berkaitan dengan solat. Ya. S8. S9. Kaedah memperkasa karisma gunakan formula 20 simdot. S ada 20. So S yang ke-8 solat, S yang ke-9 syukur. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan itu dengan mengingati Allah hati akan tenang. Itu bukannya bersyukur, berzikir. Tok Abah silap, ya. Yang Tok Abah paling takutnya, la in syakartum la adranakum. Itu yang ayat yang patut Tok Abah sebut. Tapi yes, ala bi zikrillahi tatmainul qulub pun relevan. Bila kita berzikir, kita akan tenang. Ya, bila kita akan tenang, maka kita akan khusyuk.
dalam apa kita lakukan berkaitan dengan solat tadi. Ya. Ya. La in syakartum la azinnakum, surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Salah satu nikmat yang Allah akan berikan kepada kita adalah untuk diri kita yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih bersopan santun, lebih besar karisma. Sebab kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Syukur di hati, syukur di mulut dengan berzikir, dengan bercakap yang baik, menyampaikan yang baik-baik. Syukur daripada tindak tanduk. Buat apa pun terbaik, sentiasa ucap terima kasih, tindak tanduk kan. Sentiasa patuh perintah Allah, ya, banyakkan sedekah. Ini tanda bersyukur ni. Ya, tanda bersyukur banyakkan sedekah, ya, bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Ini semua tanda-tanda bersyukur. Subhanallah. Ya, nampak tak? Nampak tak? Jadi kita bersyukur. Dan jangan pula awak perasan, aku okey. Aku sejak kecil dah bersyukur. Aku dah memang diajar. Lepas makan je, Alhamdulillah. Tanda bersyukur. Itu satu tanda kecil bersyukur. Sikit sangat. Itu mungkin dari segi lisan. Sikit tu. Dan Allah mengesahkan yang Tok Abah dah sebut 1000 kali. Wa qalilun min ibadiyah syakur. As-Sabah ayat 13. Amat sikit, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi, anda dan Tok Abah ni masuk tak dalam golongan yang bersyukur? Tak takut anda dan Tok Abah tak masuk. Jadi macam mana kita nak membentuk karisma? Ya, kalau syukur pun tak pandai, kita tak bersyukur. Wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa yang tidak bersyukur, siksaanku amat pedih. Karisma kita sempit. Orang pun menyampah. Ya, kalau Allah pun menyampah sebab kita jenis yang tak bersyukur, ini kan pula manusia. Gitu ya, gitu. So jom adik-adik anak-anak belajar untuk benar-benar bersyukur. Sebab anda dan Tok Abah masih belum cukup bersyukur seperti yang sewajarnya. Anda dan Tok Abah belum pandai bersyukur. Check it out guys. Check it out. Ya, dan dari Aiman Fik, terima kasih. Nur J. Musa, Puan Zainal Hassan ni memang setia selalu ni. Nurizan Sulaiman dah sebut tadi. Ya. Siapa ni? Muhammad Saiful, Idris Isa dan yang lainnya. Baik. Baik ya. So, nombor 8 tadi solat, nombor 9 itu syukur. 20S untuk memperkasa karisma. Ada orang tu tak sembahyang pun, nampak popular je. Popular, orang nampak rezeki melempar ruah, ya, projek dapat banyak, tak sembahyang pun. Ya, sembahyangnya tidak, tapi masuk. Ya, baik itu baik, ini baik, whatever lah, personality, ya. Tok Abah kan dah sebut selalu. Barang siapa yang diberikan nikmat melimpah ruah, walhal dia bermaksiat, sabda Nabi SAW, dia buat maksiat, tak solat contohnya, ketahuilah dia telah diistidrajkan oleh Allah. Istidraj ialah pemberian Allah, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang ingkar, yang kurang asam, yang kurang ajau. Yang tak solat tu kurang ajau lah tu. Apabila tak solat kurang ajar lah. Allah suruh, mak awak suruh, ya, tolong cuci pinggan nak, tak nak lah. Jangan disap okok. Kurang ajar lah tu. Yang disuruh tak nak buat, yang dilarang dia buat, kurang ajar lah tu. Deraka lah. Kalau dengan mak bapak pun disebut deraka, dengan Allah gagak macam mana ya? Suruh sembahyang tak nak sembahyang, deraka tak pada Allah? Tak adalah. Aku cuma nak tunggu sampai aku umur 40 ke, sampai aku pencing ke, sampai aku dapat seru untuk solat. Ya. Dia suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Deraka tak? Contoh. Tok Abah ni bukan ustaz ya. Tok Abah, I'm a organizational psychologist. Ya, tahulah sikit-sikit komunikasi, motivasi, sikit-sikit lah. Orang sains, yes. Tapi bukan ustaz ya. Jangan pula salah anu. Jadi kalau silap Tok Abah cakap tentang hal-hal agama, tolong tegur, tolong betulkan. Tok Abah memang jahil. Ya, tidak pernah belajar agama secara formal pun. Belajar sikit-sikit ya, sampai mati. Ya, Zainab Hassan sudah, Muhammad Nazir Naim, terima kasih Rifah Marjan tadi, hormon gembira. Dia selalu suka dengan hormon gembira. Ya, Rifah Marjani. Ya, the cheerful hormone ya, hormon gembira, endorphin. Endorphin ialah hormon gembira, hormon untuk kita ceria. Endorphin nama hormon itu bila kita senyum, bila kita lepas sembahyang pun yes. Lepas sembahyang, lepas zikir, lepas baca Quran, hormon ini pun akan dirembeskan oleh badan dengan izin Allah. Lepas peluk pasangan dan sebagainya ya. Okey. Ya.
Luk Saleha, Rosdi Wanik, ya, Jawada tadi, Azima Aziz, Din Hafiz Muhammad, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Aqila Adriana, Nikma Subani, Muhammad Nur. Baik, jadi kita tolong ya, kita pertingkatkan solat kita, ya, jangan lihat orang lain yang alah tak sembahyang pun okey, ya. Ini kan pula apalah Tok Abah ni. Jangan, ya, jangan kurang asam, jangan kurang ajar. Okey. Dan of course lepas ni kita akan sebut yang ke-10 pula. Ke-10 ni Tok Abah sebut sebagai sentuhan ajaib. S ke-10. 20 sim 12 S. S yang ke-10 ialah ya, nombor 10 tengah-tengah, ya. Ialah sentuhan ajaib, your magical touch. Your Midas touch. Setiap orang ada sentuhan ajaib. Setiap orang ada dia punya X factor. Dia punya sifat-sifat luar biasa yang Allah berikan untuk menjadikan dia orang yang lebih berkarisma. Gapo dia tu? Sebelum tu kita kena ulang balik, ya. Webinar kita bukan webinar. Webinar kita dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat dan berkhasiat, ya. So minum secawan insya-Allah tertawan. Minum ni maka akan lawas perut, akan rasa kenyang 6 hingga 8 jam insya-Allah. Tu awal lah. Ya, orang lain pun lebih kurang sama dia punya testimonial. Lepas tu ada orang tu, ya, Puan Zainal Hassan, dia kata dia selalu bersahur, semalam pun dia bersahur dengan Premium Chocolate ni untuk lebih tahan sampai petang insya-Allah. Insya-Allah dia akan bertenaga dan tak lapar insya-Allah. Tu Abah dah buat masa puasa dulu tu, mungkin inilah dia, ya, untuk sahur yang insya-Allah. So tapi itulah yang penting apa? Rentetan perubahan positif asbab minum ni yang kita pentingkan. Kena berdiet, exercise, bersangka baik, maafkan orang. Jadi itu yang jadikan kita jadi orang yang lebih positif. Dan kita juga, program ni juga pagi ni dibawakan oleh webinar pada 28 Oktober. Psikologi di tempat kerja. Tuan Abah dengan CEO kami, Cikgu Saiful Bahari Osman, ya, SBO, akan melakukan program, ya, secara berduet, ya, psikologi di tempat kerja, ya, bagaimanakah psikologi wanita dan laki-laki, memahami pemikiran laki-laki dan perempuan, cara pola pemikiran, ya, cara buat keputusan, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, sangat penting untuk meningkatkan kefahaman dan juga teamwork dan juga prestasi kita di tempat kerja. Subhanallah, bos, hantar your staff pada 28 Oktober, ya. Memang seronok, memang berbaloi, ada nota, ada isi jail, ya, dan sebagainya, boleh memenuhi keperluan latihan anda. 28 Oktober, psikologi di tempat kerja, seronok, ya. Tuan Abah akan terangkan bagaimana mengenal diri, mengenal bos, ya, dalam konteks psikologinya, seronok, ya. Memang berbaloi. Dan pada 30 Oktober Tuan Abah akan buat webinar, ya, hari Sabtu tak salah Tok Abah, menggamit cinta sejati, pukul 10 pagi sampai pukul 12.30, pukul 1, menggamit cinta sejati secara magical. Untuk orang bujang sangat relevan, untuk orang bertunang sangat relevan, baru kahwin relevan, dah lama kahwin relevan, yang single balik relevan, duda, janda ataupun dudalu. Dudalu ni yang kematian isteri, kematian suami balu, kematian isteri takkan duda juga, ya. Kalau bercerai pun duda, kalau berpisah, meninggal dunia, mati, ialah dudalu. Tok Abah punya konsep, tak ada dalam Dewan Bahasa. Ya, balu lawannya dudalu, janda lawannya duda. Barulah fair. Ada ke balu lawannya janda duda, ya. Janda lawannya duda, tak balik, tak betul lah, ya. Itu sisi pandang Tok Abah. Sajalah pagi-pagi Jumaat. Itu pun nak argue, jangan argue, ya. Ada ke konsep dudalu? Tak ada, Tok Abah yang cipta. Ya, saja gurau-gurau, ya. Okey. Baik. Oh ya, of course jangan lupa, ya, tabung korban. Mula menabung daripada hari ni hari Jumaat pun nak start lagi, cantiklah. Kita just go online. Ada kat konten pin kat atas tu link untuk kita menabung secara online. Ada syariah compliant. Dia punya payment sistem kewangannya dipantau oleh Bank Negara. Ada dia punya panel syariah Ustaz Atoa, ya, cantik, seronok, ya, semuanya online. Ada contoh akadnya cantik, ada videonya cantik lah, ya. Mudah-mudahan ini untuk melakukan ibadah korban di negara kita. Jadi sebenarnya dia mahal sikit daripada buat kat Cambodia ke kat Bangladesh, kat India ataupun kat Mekah.
Tapi lebih afdal berkorban di negara sendiri. Siapa kata? Ulama kata, mufti kata. Jadi itu sebabnya dia kena menabung kalau kita tak mampu. So that everybody can korban now. Kalau everybody can fly because of cheap flight, so now everybody can korban because of tabung korban. Kita menabung, everybody can korban. Ya, dan ada orang ya berpuluh tahun dia menyimpan untuk berkorban. Dahsyatnya kita yang mampu ni kadang-kadang terlupa nak menabung. Ya, sampai masa tak cukup duit nak berkorban, tak cukup ya untuk beli satu bahagian contohnya. Tapi menabunglah sekarang. Sikit cukup haul kita berkorban. Masya-Allah, cantik. Amalan sunnah muakkad yang sangat digalakkan. Untuk dapat kenderaan di padang mahsyar. Wallahumma selamat. Tabung korban. Content pin ke atas ya, kita press link and register. Alright? Okay. So, apa lagi? Nombor 10. Sentuhan ajaib. Apakah sentuhan ajaib anda yang akan memperkasa karisma anda? Ada orang, dia punya sentuhan ajaib ialah dia pandai, kata tu, mengurut. Karismanya jadi hebat sebab dia pandai. Ada orang pandai mentadbir. Pandai event management ni, dia pandai ya. Ada orang pandai memimpin. Ada orang pandai menasihat orang lain. Ada orang pandai lead tahlil. Jadi karisma dia meningkat, karisma diri dia meningkat. Ada orang pandai memujuk, pandai mengkaunsul orang yang bermasalah, mendamaikan orang yang bergaduh. Jadi dia punya karisma meningkat sebab dia punya kemahiran tertentu, dia punya the magical touch. Ada orang pandai memujuk anak-anak untuk solat. Jadi kalau nak suruh anak solat, suruh orang ni, dia memang pandai. Ya, ada orang pandai memujuk anak-anak yang malah pergi sekolah. Ya, satu hari datang seorang ibu dan bapa kepada Tok Abah, dia kata, anak saya ni darjah 3 dia tak nak pergi sekolah dah. Dah 2 bulan dia tak pergi sekolah. Kami dah nasihat, dah doa, dah jumpakan kaunselor, dah apa, semua tak jalan. Dia masih tak nak pergi sekolah. Boleh tak cuba tolong? Umur berapa tahun? 9 tahun ya, darjah 3. Ya, budak laki-laki. Macam mana ya? Ya, kaunselor dah bantu, mak bapak dah pujuk. Dia ya, rotan tu tidaklah, tapi dia pujuk dengan cara yang positif. Jadi tak apa, pergi kat dia, pegang dia, doakan kepalanya, pujuk ya, dengan izin Allah dia nak pergi sekolah. Tapi kemudian bila orang tanya Tok Abah, apa yang Tok Abah cakap sampai dia nak pergi sekolah? You know what happened? I've forgotten. Tok Abah dah lupa pun apa yang Tok Abah pesan kat dia. Ilham yang Tok Abah dapat pada masa itu, ya, tapi Tok Abah doakan dia. Fatihah, ayat kursi, alam nasrah. Oh ya, Tok Abah baca surah Toha ayat 1 hingga 5. Kata para ulama, surah Toha ayat 1 hingga 5 ni asbab untuk memecahkan kebuntuan, memecahkan kedegilan, memecahkan masalah. Sebab Omar Al-Khattab yang paling degil, paling jahat sebelum beriman di zaman itu, dengan di kalangan sahabat-sahabat maksudnya, paling jahat, paling degil, paling gagah ni Omar Al-Khattab. Tapi bila dia baca surah Toha ayat 1 hingga 5, pecah degilnya, lembut hatinya, menangis dia, jatuh pedang yang dipegang. Dan dia minta jumpa Nabi untuk bersyahadah. Jadi Tok Abah ingat, salah satu doa yang Tok Abah bacakan kat kepala budak itu ialah surah Toha ayat 1 hingga 5. Betul mungkin Tok Abah ceritakan, Tok Abah ceritakan, dia dah besar ni nak jadi apa? Ya, yalah nak kerja tu untuk apa? Nak tolong mak bapak, dia kata. Macam mana awak nak tolong mak bapak kalau tak pergi sekolah? Nak kerja apa? Ya, kan kalau awak kerja biasa-biasa, untuk awak pun tak cukup ya. Gaji awak tak cukup untuk tolong mak bapak. Kesian mak bapak. Mak bapak masa tu dah tak kerja. Siapa nak bagi mereka makan? Ya, awak lah. Mungkin begitulah antara yang Tok Abah pesannya. Tapi mulakan dengan doa dulu. Doakan pecah kedegilannya. Ya, sentuh badannya, Fatihah, ayat kursi, alam nasrah. Lepas tu surah Toha ayat 5, Tok Abah baca kat kepalanya. Nasihatkan dia, menangis dia. Lepas tu nak pergi sekolah. Lepas tu ada satu kes juga, ya, budak lelaki. Ya, dia tak nak pergi sekolah. Dia dah bakar dia punya uniform. Cantiknya, pandai perangai dia. Dia bakar uniform dia, macam nak pergi sekolah. Mak bapaknya orang susah. Jadi tak mampu nak belikan uniform baru. So, orang tu dalam kelas juga, Tok Abah juga dalam program tu lah. Tok Abah pun pesan, panggil budak tu, ya, Tok Abah doakan kat kepalanya, samalah Fatihah, ayat kursi, alam nasrah.
Atau abah cerita dia pun akhirnya menangis. Lepas tu, nak pergi sekolah tak? Nak. Habis macam mana ni? Tapi saya tak ada pakaian, uniform saya dah bakar. Udah. Kalau nak beli baju 2 pasang dengan seluar, berapa ringgit? Masa tu dalam RM100 kot. Masa tu lah, ya. Many years ago kan. Dalam RM100 dapat kot. So, Tok Abah bagi dia RM150. Tok Abah bagi dia RM150 ni untuk bagi kat mak bapak lah. Tolong belikan uniform. Ya, stokin baru dan sebagainya. So, untuk dia. So, dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah, ya. Itu Tok Abah nak ceritakan. Mungkin kita ada sentuhan ajaib yang begitu. Ada orang pandai mengurut, ada orang pandai memujuk, ada orang pandai menganyam ketupat, ada orang pandai mengajar, ada orang pandai bertaranum, dia punya magical touch. Dia kalau mengaji, ya Allah, satu kampung dengung, bukan dengung lah, seronok sangat. Macam Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, kawan Tok Abah tu, ya, Qori Kebangsaan dan Antarabangsa, duduk kat Bangi. Dia kalau mengaji, ya Allah, karisma dia dari segi taranum dia, subhanallah. Itu dia punya magical touch. Dia kalau mengaji, ya Allah, ya, anak dara terlentuk, janda-janda terlentuk sebab suaranya merdu sangat. Magical touch. Of course, orang yang pandai menyanyi pun ada magical touch. Ya. Ada anak saudara Tok Abah namanya Farid, ya, Ahmad Farid. Dia pandai mengurut. Itu dia punya sentuhan ajaib dia lah, pandai mengurut. Jadi masing-masing lah. Apakah sentuhan ajaib anda yang dapat digunakan untuk memperkasa karisma anda? S yang ke-10, sentuhan ajaib, your magical touch. Alright? Yang ini untuk memperkasa. So, cari. Allah, aku tak ada apa-apa. Mana magical touch? Apa Fazal kamu tak ada? Tok Abah kata ni apa? Aku tak ada apa-apa pun. Aku can touch lah, can touch thing, but no, sayang. No magical touch. Cucu Tok Abah ada sama-sama nak masuk buat webinar, nak buat FB Live. So, magical touch kita ada. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Cuma kadang kita tak kenal diri. Kita tak kenal, kita tak teroka. Rupanya kita ni pandai, ya, sesuatu perkara yang kita tak perasan. So, Tok Abah pernah bagi kursus pada tok-tok batin. Orang-orang asal, ya, orang asal di Malaysia. So masa tu Tok Batin ni Perak, Selangor, ni Pahang tak salah, ya, di satu tempat. Tok Batin ni dia punya sentuhan ajaib ni macam kita anak sena anak sena drama anak sena, ya, Wak Didi. Dia berlakon jadi Tok Batin. So Tok Abah tengok, ya Allah, Tok Batin ni ada sentuhan ajaib. Kenapa mereka jadi Tok Batin? Ada sentuhan ajaib, pandai memimpin. Kadang ada yang pandai craft tangan. Ada seorang Tok Batin tu, dia pandai buat toy yang sangat luar biasa, sangat inovatif. Tok Abah pun belajar daripada dia. Ya Allah, hebat orang tua ni. Hebat dia ni. Dia ajar Tok Abah nak gunakan toy yang sangat cantik, yang sangat anak buahnya semua seronok kat dia sebab dia punya creation tu. Dia punya sentuhan ajaib. Ya. So, semua orang ada sentuhan ajaib masing-masing. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. So, let's go, ya. So, let's go. Okay. Ada orang nak undurkan diri sebab ada kelas lain, silakan. Nak pergi kerja, silakan, ya. Ya. Terima kasih kerana bersama dengan Tok Abah. Alhamdulillah. Rozita Ahmad Aruf, terima kasih. Umi Zaira, Rifah Marjan tadi, dudalu. Dia suka perkataan dudalu, ya. Ya, untuk membezakan duda dengan dudalu, ya. Janda dengan balu ada beza. Janda berpisah hidup, balu berpisah mati, duda berpisah hidup, dudalu berpisah. Bagus, cantik. So, Rifah Marjan setuju. Okey. Rifah Marjan dia kata dia pandai mengurut. Bagus. Ya, sentuhan kecundang. Allah, Arya kata tu lagu sentuhan kecundang. Dia tak ada sentuhan ajaib, dia ada kesentuhan kecundang. Cebat budak-budak ni. Itu baguslah tu, ya. Kat Khadijah, ya. Nur Zahyu Muhammad Yusuf, magical touch. Yes. Everyone has that magical touch. Ada. Cari magical touch anda. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Semua orang ada dia punya sentuhan ajaibnya. Jom kita cari untuk memperkasa aura diri. So, kita, Allah itu ganjil. So, Abah berhenti kat nombor 11. Ganjil. Nombor 11 ialah yang obvious lah. Yang nombor 11 ialah S11. Sangka baik. Husnuzon. Sangka baik ke Allah. Sangka baik kat diri kita. Sangka baik kat orang lain.
Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi kalau kita sangka yang positif, benda positif akan datang. Kita sangka untuk sehat, untuk dapat ubat, maka sehat dan ubat akan datang. Kita fokus pada aku punya penyakit ini tak ada ubat, kata doktor. Aku yakin aku punya penyakit tak ada ubat. Sangkaan itu menyebabkan awak akan sengsara, akan sakit sampai meninggal dunia. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Bersangka baik. Husnuzan, 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 sabda Rasul SAW. Itu sebabnya Nabi ajar kita, Tok Abah dah sebut dah. Apa pun yang berlaku kat kita ni, terutama yang negatif, kita kena zikir dengan Alhamdulillahi ala kulli hal. Semalam pun dah sebut. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Yang negatif pun, sebab Allah bila nak bagi kebaikan, hamba-Nya diberikan musibah. Jadi musibah itu benda baik. Sebab Allah nak bagi kebaikan. Allah bila sayangkan hamba-Nya diberikan musibah. Jadi musibah itu baik sebab dia tanda sayang Allah. Allah bila nak mengelakkan musibah besar kepada hamba-Nya, diberikan musibah kecil dahulu untuk mengelakkan musibah besar. Baik musibah ni. Supaya kita insaf, supaya kita berdoa, supaya kita ingat Allah, supaya patah balik ke jalan yang benar. Go back to the center, they call it. Kalau pakar psikologi kata, go back to the center. Pergi ke jalan yang benar. Ya, dah terantuk, terus tengadah insaf. Terantuk, terus tengadah. Gitu. InsyaAllah ya. So, bersangka baik pada Allah. Sebab Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Bersangka baik pada diri. Jangan bandingkan diri kita dengan lain. Kenapa aku tak sesenang orang itu? Kenapa aku tak sepandai orang itu? Kenapa aku tak secomel secun orang itu? Awak menghina diri. Padahal Allah itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Jangan bersangka baik. Itu sebabnya Nabi pesan. Ya, orang yang hebat, berjaya, beruntung, orang hari ini lebih baik dari semalam. So, bandingkan diri awak yang hari ini dengan semalam, bukannya bandingkan diri awak dengan orang lain. Bila bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tak bersyukur. Kita tak bersangka baik. Jangan bandingkan diri kita. Kalau kita lebih hebat dari orang tu, maka kita bersyukur. Tak. Tengok orang lah, aku rasa aku lebih pandai dari dia. Itu bukan bersyukur. Itu riak. Jadi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, paling kurang kita riak, paling teruk kita tak bersyukur. Engkau riak pun dosa besar, tak bersyukur pun dosa besar. Jadi tak bersyukur memang siksaanku amat pedih. Kalau siksaan yang pedih, dosa besar lah tu. Watch out guys, watch out guys, watch out guys, dan watch out Tok Abah. Tok Abah kena pesan kat diri Tok Abah. Jom kita bersangka baik kat orang. Ingat pesan guru Tok Abah. Kalau orang mengecilkan hati awak, ya, andaikan dia tidak sengaja. Kalau orang kecilkan hati awak, andaikan dia tidak sengaja. Nampak? Bersangka baik, nampak? Tok Abah tanya Profesor Tok Abah, kenapa pula kita andaikan dia tak sengaja? Awak normal tak normal? Saya rasa saya normal lah. Gila ke? Tak gila. Kalau awak normal dan tak gila, ada tak dalam hati awak nak kecilkan hati orang dengan sengaja? Aku nak buat dia sedih, aku nak buat dia marah, aku nak buat dia fed up, aku nak buat dia stres. Ada tak? Orang yang dengan sengaja, orang yang normal, yang sengaja kecilkan hati orang, kacau orang sampai orang tu derita lah. Ada tak? Tak ada. Tapi orang yang ada masalah, orang yang dendam, orang yang ada dengki, itu yes, akan buat. Tapi orang yang normal tidak akan menganiaya orang lain, sabotaj orang lain dengan sengaja. That's why Profesor Tok Abah kata, kalau hati awak terluka, orang kecilkan hati awak, buat andaian dia tak sengaja. Dia tak sengaja. Jadi tak payahlah awak sampai merabak yang teruk-teruk sangat. Dia tak sengaja. Tapi kalau orang tu memang jahat, bukan normal, orang jahat, dia sabotaj, dia salang, itu cerita lain. Itu cerita lain. Dia sabotaj, dia memang dengki, dia khianat, dia fitnah awak. Itu orang normal tak fitnah orang. Itu orang tak normal. Orang tak normal yang fitnah orang lain. Check it out. Kadang awak menyampaikan benda yang tak betul, awak fitnah tu. Awak menyampaikan benda tak betul, awak fitnah tu. Anda menyampaikan, dan Tok Abah pun dituduh fitnah. Dia 2-3 orang, 2-3 hari lepas kata, ni apa, Tok Abah tak nak minta maaf ke, dia pun terlibat dengan fitnah orang? Saya kata, InsyaAllah saya tak fitnah orang. InsyaAllah saya tak fitnah orang. Tak pasti jangan kongsi. Dan saya tak kongsi apa-apa pun. Cuma kita doakan yang terbaik. Kalau orang nak buat benda yang baik, yang niat dia baik, caranya baik, hasilnya mudah-mudahan untuk kebaikan, Tok Abah kata silakan, buatlah, ya. Teruskan usaha yang baik.
Sebab orang yang buat baik, niatnya baik, caranya betul untuk dapat kebaikan, untuk dapat keadilan, untuk dapatkan kebenaran, maka Tok Abah kata pada saat apa pun silakan buatlah. Itu nasihat orang tua pada orang muda. Kalau dia nak buat apa pun yang baik-baik, Tok Abah kata teruskan, saya sokong. Ya, itu dia. Dan ada orang kata pula, apa ni falakam tak awak terlibat dengan orang fitnah. Fitnah apa? Orang nak buat baik, niatnya baik, caranya betul untuk kebaikan, Tok Abah kata silakan. Bagus. Sebab guru Tok Abah pesan, nak buat apa pun fadilah kamsah, tengok satu niat, innamal a'malu binniyah. Betul tak betul? Keduanya cara. Sebab cara niat tidak mengalahkan cara. Caranya kena betul. Ya, kalau caranya betul, Allah redha, buat. Dan hasilnya kena baik. Hasilnya untuk kebaikan, buat. Allah akan bersama kamu. Itulah pesan Tok Abah pada siapa-siapa yang nak buat kebaikan. Abah kata teruskan buat. Ya, Allah bersama kamu. Buat. Teruskan. Teruskan benda yang baik. Itu Tok Abah akan buat begitu pada siapa-siapa pun yang berhasrat untuk membuat kebaikan. Dengan niat yang betul, cara yang betul, hasilnya untuk keadilan dan kebaikan, Tok Abah akan kata teruskan. Silakan. Keep up the good work. Itu pesan Tok Abah pada siapa-siapa pun. Dan kalau itu dianggap memfitnah, silakan. Silakanlah. Tok Abah tak takut orang, bukan sombong. Tok Abah tak takut orang, Tok Abah takut Allah. Kata Ibrahim Adham kepada anak muridnya, buat apa yang Allah suka walau semua orang benci. Never mind. Sebab Allah suka, buat walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Awak buat begini, awak sebab orang lain semua suka, orang semua suka, takkanlah aku nak benci orang. Well, Allah suka tak? Allah suka tak? Check it out. Check it out, guys. So itu dia yang Tok Abah nak sebut pagi ni. Minta ampun, minta maaf. Selamat menyambut hari Jumaat Saidul Ayam. Ya, nak sedekah hari ni, nak berzikir hari ni, selawat banyak-banyak hari ni, Al-Kahfi hari ni. Ya, Tok Abah akan cuba solat Jumaat hari ni, mudah-mudahan dapat tempat pergi awal, insya-Allah. Ya, so Tok Abah doakan anda semua dilindungi Allah. Ya, dan selamat, sehat, terangkat semua masalah. Dan doakan Tok Abah keluarga juga sehat, dirahmati Allah. Dan kita kalau panjang umur, jumpa esok insya-Allah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.